Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, so kita datang lagi dengan satu topik yang ramai orang mau tahu, iaitu fasah. So fasah ni adalah salah satu jenis perceraian. So mungkin boleh explain secara ringkas apa tu fasah yang senang orang mau faham. Oke, di dalam undang-undang syariah kita ada beberapa jenis cerai. Salah satu jenis cerai yang famous kita selalu dengar fasah-fasah. Sometimes orang baru first time dengar fasah ni, actually apa ni cerai fasah ni? Oke, cerai fasah ni dia merupakan sejenis cerai di mana isteri membuat tuntutan cerai kepada si suami. Walaupun si isteri tuntut cerai kepada suami, suami juga boleh tuntut cerai kepada si isteri melalui fasah. Actually, kenapa fasah? Fasah ni dia sebab ada 17 alasan. Okey. Alasan daripada 17 yang paling famous adalah mengenai nafkah. Yang ini paling famous lah. Berapa kali tidak bagi nafkah boleh tuntut fasah? 3 kali. Contoh dalam 5 tahun, ada 3 bulan dia tidak bagi. So, boleh tuntut fasah. Dan kamu perlu buktikan bahawa suami tidak bagi nafkah 3 kali. Okay, it's not easy mau tuduh-tuduh suami tidak bagi nafkah. Kamu perlu buktikan yang suami tidak bagi nafkah. Okay, apabila kita sebut pasal nafkah, kamu kena faham nafkah itu apa. It's not about duit cash ataupun transfer bank, bukan itu. Actually, nafkah yang mengikut undang-undang dan hukum syarak ada 4 perkara. So, okay. Suami perlu dengar ni benda sebab kebanyakan isteri ni selalu ambil kesempatan apabila dia tidak bagi duit atau transfer duit. Actually, nafkah isteri ni ada 4 perkara yang diwajibkan. Yang pertama adalah tempat tinggal yang selesa. Maksudnya tempat tinggal yang selesa ni bukan bungalow, bukannya kondominium mewah. Actually, tempat di mana isteri boleh buka aurat. Dia tidak masalah buka aurat. Maksudnya itulah tempat yang selesa. Bilik rumah sewa kah, itu adalah tanggung jawab suami. Maksudnya, mana-mana orang yang bergelar suami wajib membayar rumah dan utility, air elektrik. Itu first. Yang kedua adalah makan minum isteri. Walaupun dalam hukum syarak 2 kali kenyang, kalau mengikut budaya kita di Malaysia adalah 3 kali kenyang. Sarapan, makan tengah hari, makan malam. Wajib bagi. Maksudnya kamu kena sediakan bahan mentah, beras, mie apa segala, garam apa, telur. Yang itu yang kedua, yaitu makan minum. 2 kali kenyang minimum. Okey? Yang ketiga adalah pakaian si isteri. Gimana pakaian si isteri? Minimum 2 set persalinan daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Wajib. Selalunya benda ni suami boleh settle apabila hari raya. Kadang-kadang ada yang kasih beli bini sampai 3 set, 2 set. So 2 set tu minimum. Yang keempat adalah ubat-ubatan jika si isteri tu sakit demam. So ini 4 perkara adalah wajib yang dipanggil nafkah istri. Adapun yang lain-lain, mau bagi si bini tu make up lah, mau bagi kereta kah apa, yang itu sebenarnya bukan wajib. Okey, boleh bagi bonus. So maksudnya mana-mana istri yang cat si suami fasah, sedangkan suami ini ada buat 4 perkara, kalau dia cas under nafkah, istri tidak akan boleh berjaya. Faham ah? Bukan semestinya mesti pembuktian terhadap suami saya telah transfer duit setiap bulan, padahal suami dia yang cover rumah, utility, makan minum, barang dapur komplit, baju pun setiap kali hari raya kasih beli 2 set ke atas. Lepas tu ubat-ubatan pun ada beli, bila pergi klinik apa semua cover. Yang itu juga sudah dianggap nafkah secara minimum. Bagi yang berkelebihan, bagilah cash. Yang itu. Itu baru uncle sebut isu nafkah. Belum lagi isu yang selalu kena panggil lazim menyakiti. Okey. Dalam lazim menyakiti ni dia ada 2 perkara. Satu tindakan fizikal, satu tindakan mental. Tindakan mental dia mau kepada penghinaan, caci maki. Okey.
Yang itu adalah dari segi penganiayaan mental yang berterusan. Contoh, orang ni selalu kena maki bodoh, sial lah, begitu apa semua. Yang ini kerap kali berlaku, lebih daripada 2 kali. Okey, kalau setakat sekali, belum lagi dianggap kerap lah. Kalau lebih daripada 2 kali, 3 kali, itu boleh dianggap kerap. Mungkin boleh hina keturunan lah apa semua. Benda ini ada saksi. Yang itu penganiayaan dari segi mental. Kalau fizikal senang, dipukul, ada bengkak, ada apa, ada laporan polis, ada laporan hospital. Yang itu yang paling famous sekali alasan fasa. Ada lagi alasan fasa ni orang cakap berperangai keji secara terbuka. Contohnya minum arak, lepas tu pergi ke tempat-tempat yang macam disco, klub malam, okey? Mungkin terlibat dengan najis dadah. Jadi benda-benda inilah selalu jadi alasan-alasan untuk cerai secara fasa. Walaupun kita ada 17 alasan, Uncle tidak senaraikan di sini 17 alasan itu, tapi yang paling famous yang inilah yang Uncle sebut nih. Tidak bagi nafkah, atau paling famous lagi, suami atau isteri masuk penjara lebih daripada 3 tahun. Ataupun ada lagi ditinggalkan, tidak melakukan kelamin lebih dari setahun. Yang ini pun famous yang kena pakai alasan dalam tuntutan cerai fasa. Okey. So itulah yang kita panggil fasa. Okey. Apakah efek bila orang cerai fasa? Ini cerai fasa, ingatlah orang yang telah diluluskan cerai fasa, dia tidak boleh rujuk kepada suami isteri. Okey, tidak ada rujuk sebab dia talak bain, dia bukan talak rajai. Tapi boleh nikah balik. Contoh hari ini telah difasakan, minggu depan berbaik semula, mau nikah balik boleh, asal dia talak 1. Okey, yang itu kena faham, itu fasa. Orang yang cerai fasa ni, ini yang paling penting kamu perlu tahu. Dia tidak perlu kepada kehadiran suami pun, kes ini boleh jalan sebelah pihak. Dia berlainan dengan cerai biasa yang Seksyen 47, kalau suami tidak datang, tiada harapan. Tapi dalam cerai fasa ataupun taklid, suami tidak bagi kerjasama kah, suami tidak setuju kah, suami tidak hadir kah di mahkamah, kita masih boleh jalan terus sampai ke perbicaraan. Tidak ada masalah. Okey, jadi kan fasah ni, dia bukan saja boleh dituntut oleh isteri, tapi juga suami kan. Betul. Tadi ada cakap. So, okey, siapa yang berkuasa untuk meluluskan fasah tu? Okey, for sure lah orang yang boleh memutuskan fasah setelah berlakunya perbicaraan adalah hakim bicara. Sebab perceraian fasah ni diputuskan oleh hakim. Maksudnya hakim akan meluluskan fasah tersebut. Okey, so banyak orang silap ni, terutamanya suami lah cakap. Dia cakap, talak di tangan suami, kau tidak akan dapat bercerai selagi aku tidak setuju mahu cerai. Itu tanggapan yang salah. Uncle cakap salah sebab itu hanya terpakai apabila dalam perceraian biasa, di mana suami ada hak untuk melafazkan cerai. Tapi kena ingat, kita ada 7 jenis cerai. Kita ada fasah, kita ada taklid, kita ada cerai biasa, kita ada cerai persetujuan, kita ada cerai hakam, kita ada lafaz cerai keluar mahkamah, kita ada cerai li'an, kita ada cerai disebabkan oleh faktor pertukaran agama. Banyak sangat. Kita ada tebus talak, orang panggil huluk. Yang mana paling famous orang yang offer, perempuan yang offer sekian-sekian harta punya jumlah supaya dia diceraikan. Yang itu kita panggil tebus talak ataupun cerai huluk. So, banyak jenis cerai. Jadi, pilihlah jenis cerai yang sesuai mengikut alasan kenapa kamu mahu bercerai. Sebab setiap orang mau bercerai ni, dia ada alasan tersendiri. Ada yang bercerai sebab dapat laki biawak hidup, yang laki tidak kerja tetap, malah repok siring sama bini. Yang ini selalu paling banyak lah yang Uncle jumpa. Ada lagi pasal
Lakinya nih sudahlah cukup-cukup makan, tapi kedapatan berskandal. Yang ini pun banyak berlaku. Ada lagi yang bercerai disebabkan lakinya nih dah jumpa terus, hilang. Mau cakap mati pun dah berani cakap, mau cakap hidup tapi tiada. Maksudnya tidak pernah pun balik rumah. So, antara 3 yang aku sebut ni paling famous sekali di mahkamah. So cara kalau mau menuntut pasal tu kan, pertama paling senang dia lantik peguam. Okey, kedua dia boleh pergi Biro Bantuan Guaman juga, dan dia boleh buat sendiri juga. Jadi kalau dia mau buat sendiri itu dia pergi mahkamah, dia pergi kaunter, dia isi borang macam biasalah. Betul. Macam biasa tu kan. Jadi sebab-sebab yang dia boleh pilih tu yang tadi kita nak cakap sudah itulah. Okey, betul. Kalau dia tersalah pilih sebab tu, apa akan jadi tu? Biasanya tuntutan akan ditolak. Contoh, Uncle bagi contoh. Bila dia buka sendiri tanpa pengetahuan yang orang cakap betul-betul paham, kadang-kadang banyak orang awam dia salah pilih jenis cerai. Contoh, dia ni actually pernah dilafazkan cerai. Itu kita tidak nafikan. Tapi kita kena faham, apabila suami ni yang jenis tidak mau datang bagi kerjasama, bila kamu memilih untuk mendaftarkan perceraian melalui pengesahan lafaz cerai luar mahkamah, Uncle boleh cakap satu tuntutan tu sia-sia. Di mana kamu terpaksa daftar, tunggu sebutan kes, selepas tu suami tidak datang-datang. Kena notis nukul pun dia tidak pandai datang sebab dia menyorok pergi mana-mana. Kes ni akan ditutup ataupun akan dibuang. So kita ni kena faham situasi. Kalau tahu jenis suami ni yang tidak kerja tetap, pandai menyorok, pandai hilang, janganlah kamu buat tuntutan yang kamu rasa dia ni perlu hadir ke mahkamah dan kamu buat tuntutan itu. Jangan. Kamu buatlah satu tuntutan atau permohonan perceraian yang tidak memerlukan suami hadir pun kita boleh bicara. Yang itu jenis tu yang perlu kamu pilih. Tapi kalau contohlah suami itu kerja government, ada di office, bolehlah kamu pilih jenis cerai yang macam PCLM kah, jenis cerai biasa kah. Sebab senang untuk mahkamah keluarkan waran tangkap jika suami enggan hadir. Sebab waran tangkap ni, kalau diberi kepada suami yang kita tidak tahu kedudukan ini di mana, waran tangkap tidak dapat dilaksanakan. Tapi kalau dia kerja office government, itu senang sebab kita tahu dia berada di mana. Jadi berhati-hatilah memilih jenis perceraian supaya kamu tidak buang masa, tidak buang duit. Sebab sekarang ni untuk daftar kes pun sudah perlu bayar fee mahkamah. Okey, tadi ada cakap fasah ni dia tidak boleh dirujuk kembali, dah perlu melakukan akad nikah yang baru. Betul. Jadi kalau setelah diputuskan kan cerai fasah ni, apakah hak isteri yang boleh dia tuntut selepas fasah? Okey. Semua tuntutan boleh dibuat. Yang susah untuk fasah ni adalah muta'ah. Dia melihat juga. Kalaulah muta'ah itu disebabkan oleh kemiskinan si suami dalam memberikan nafkah, maka isteri yang tuntut muta'ah terhadap suaminya itu memang tidak layak. Okey, sebab muta'ah ni hanya layak dituntut kepada suami yang bukan fakir. Yang itu kita kena fahamlah. Yang itu dia tidak layak. Yang lain semua layak. Tidak ada masalah. Mau tuntut tunggakan nafkah boleh walaupun miskin sebab tu hutang. Mau tuntut nafkah edah pun boleh sebab dia cuma 3 bulan. Cuma kebanyakannya jaranglah orang yang cerai fasah ni buat tuntutan nafkah edah. Kenapa? Kebanyakannya sebab alasan fasah tu memang suami tidak bagi nafkah kebanyakan. Jadi mana-mana suami yang gagal bagi nafkah disebabkan oleh kemiskinannya, maka isteri itu tidak layak tuntut muta'ah. Tapi yang lain masih layak. So itu saja Okay. kita punya perbincangan secara general saja berkenaan dengan fasah. So kalau ada apa-apa nanti boleh PM jalan teruskan, dan itu saja. Nanti kami akan cover lagi topik lain. Assalamualaikum, bye.